Kita bertemu kembali. Perketat kuarantin elak gelombang kedua COVID-19 seperti Australia. Suruh mereka bayar sendiri kos kuarantin. Gesa bekas Perdana Menteri Najib Razak susulan laporan kluster baru COVID-19. Babitkan kes import Julai 18, 2020, 9.19 pagi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menggesa kerajaan untuk mengetatkan peraturan kuarantin berikutan laporan kluster baru COVID-19 membabitkan kes-kes yang diimport. Beliau berkata kerajaan perlu mengkaji keputusannya mengizinkan mereka yang pulang dari luar negara menjalani pengawasan sendiri di rumah dan mereka yang melanggar kuarantin perlu dipenjarakan dan bukannya dibebaskan dengan denda RM1.000. Jika kos merupakan faktor kenapa membenarkan kuarantin di rumah, saya percaya mereka yang tiba atau pulang dari luar negara mampu menampung kos bagi kuarantin 14 hari dalam pusat kuarantin rasmi negara atau dalam hotel-hotel yang telah disyorkan kerajaan. Suruh mereka bayar sendiri menurutnya. Mereka yang tiba dari luar negara perlu dianggap sebagai kes suspek dan dikendalikan sebegitu sehingga sampai ke pusat kuarantin atau hotel, katanya. Najib memberikan peringatan mengenai gelombang kedua jangkitan COVID-19 dengan mengambil contoh apa yang terjadi di Australia akibat kelemahan sistem kuarantin di negara itu. Warga Malaysia tidak mahu apa yang menimpa negara Australia sekarang yang kini mengalami gelombang kedua COVID-19 apabila kelemahan sistem kuarantin mereka berlaku di Malaysia. Saya percaya rakyat Malaysia tak larat untuk mengulangi PKP 6 minggu lagi setelah kita sudah berkorban 2 bulan. Kerugian kepada ekonomi kita jika kita terpaksa mengulangi tempoh PKP adalah sangat besar, tegas beliau pada suatu hantaran di media sosial malam tadi. Ayo kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Mahkamah Benar Najib batal saman Depak, tuntut RM 676 juta. Pesuruhjaya Kehakiman Kwai Chew Sun membuat keputusan itu selepas mendengar permohonan untuk membatalkan saman itu di kamarnya. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, isterinya Datin Seri Rusma Mansor dan dua yang lain untuk membatalkan saman yang difailkan ahli perniagaan JR Depak, Jik Kishan, dalam tuntutan ganti rugi RM 676 juta berhubung dakwaan penipuan beberapa transaksi berpunca daripada konspirasi jual beli tanah. Peguam Datuk David Matthews yang mewakili Najib dan Rosmah memberitahu pemberita bahawa Pesuruhjaya Kehakiman Kwai Chew Sun membuat keputusan itu selepas mendengar permohonan untuk membatalkan saman itu di kamarnya. Matthews berkata mahkamah membenarkan permohonan defendant dengan alasan Depak tidak mempunyai locus standi untuk menuntut kerugian yang didakwa beliau dalam samannya dan penyataan tuntutan tidak mendedahkan alasan yang munasabah berhubung tindakan itu. Beliau berkata mahkamah mengarahkan plaintiff membayar kos RM15,000 kepada pasangan itu dan RM15,000 lagi kepada Bosted Holdings Berhad dan anak syarikatnya Bhaktiwira Development Sdn Berhad selaku defendant. Depak yang diwakili Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah dan Irzan Iswat Muhammad Noor mengesahkan keputusan prosiding hari ini. Najib dan Rosmah memfailkan permohonan untuk membatalkan saman itu pada 7 Januari 2019, manakala dua lagi defendant, Bosted Holdings dan anak syarikatnya, Bhaktiwira, mengemukakan permohonan mereka pada 17 Disember 2018 dengan alasan mereka tidak terlibat dalam dakwaan konspirasi. Depak memfailkan saman itu pada 12 Oktober 2018 mendakwa beliau mengalami kerugian akibat konspirasi, penipuan dan pengaruh yang tidak wajar oleh defendant dalam urusan pembelian tanah yang didakwa menyebabkan syarikatnya mengalami kerugian besar. Depak mendakwa lagi beliau sebagai pengarah dan pemilik saham terbesar Esta Canggih
Sendirian Berhad menandatangani satu perjanjian dengan pengarah dan pemilik saham terbesar syarikat awam Mega, M. Sendirian Berhad, Raja Ropiah Raja Abdullah, berhubung 3 bidang tanah seluas 181.9 hektar di Mukim Kapar, Kelang dan Mukim Bukit Raja dalam daerah Petaling. Dia mendakwa bayaran deposit RM13 juta telah dibayar oleh Asta Canggih kepada Awan Mega dan bon tanah daripada Kuwait Finance House M. Berhad berjumlah RM72.5 juta. Oleh syarikatnya itu dikemukakan kepada kerajaan Malaysia. Bagaimanapun, dia mendakwa Awan Mega enggan mengemukakan geran asal bagi tanah terbabit untuk dipindah milik kepada Asta Canggih. Dipak mendakwa akibat konspirasi dan campur tangan Najib dan Rosma yang masing-masing dinamakan selaku defendant pertama dan kedua. Beliau terpaksa menjual 80%, 16 juta unit daripada saham dimilikinya dalam Asta Canggih kepada Bosted Holdings melalui anak syarikatnya Bhakti Wira Development. Sehubungan itu, Depak menuntut ganti rugi RM600 juta, ganti rugi teladan 50 juta dan ganti rugi berpanjangan RM26 juta. Sementara itu, ketika ditemui selepas prosiding itu, Depak memberitahu pemberita beliau akan memfailkan rayuan terhadap keputusan itu. Sumber dari bernama